A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dan ibu ayah serta penjaga sekalian, semoga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pembelajaran pendidikan Islam dan Jawi kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, insyaAllah kita pergi ke paparan seterusnya. Okay, apa yang kita nak tengok dalam bidang jawi pada hari ini ialah tentang bentuk huruf. Okay, bentuk huruf. Bentuk-bentuk huruf jawi sama ada di awal perkataan, di tengah perkataan, ataupun di akhir perkataan. Bentuk dia ni ada yang boleh berubah, ada yang tidak boleh berubah. Sebab tu dalam huruf jawi kita ada kategorikan huruf yang boleh bersambung dan juga huruf yang tidak boleh bersambung. Kalau dalam kelas Ustazah biasa kata huruf tambah. Huruf tambah tu maksudnya huruf yang boleh sambung dengan huruf lain. Ataupun strategi Ustazah kategori sebagai huruf tolak, huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf lain. Baik. Anak-anak boleh tengok buku teks. Kita tengok sikitlah nota tentang bentuk-bentuk huruf ni. Boleh rujuk buku teks pada halaman 63 hingga 64. Okey, di sini dia tunjukkan. Okey, huruf ba, ta, sa ni rumah dia sama. Cuma berbeza pada titik. Okey, boleh tengok di sini alif waw lam. Di awal bentuknya akan jadi macam ni. Maksudnya di awal ni lepas dia ada huruf lain. Okey, bentuknya dah jadi kecil sikit. Huruf ba, ta ataupun sama saja. Dan di tengah dia akan jadi macam ni di akhir. Ni contoh. Ba di awal, ba di tengah dan ba di akhir. Kalau di akhir, kena lanjutkan rumah dia ke belakang jauh sikit. Sebenarnya huruf nun. Huruf nun ni dia kalau dia secara tunggal, bentuk dia lebih tebal, lebih dalam daripada huruf ba, ta, sa ni. Tapi kalau dia bersambung dengan huruf lain, bentuk tebal dia tadi jadi nipis. Sama macam huruf ba, ta dengan sa, nun tadi. Yang asalnya tadi tebal, okey. Bentuknya bila dia huruf tunggal, bila dia bersambung huruf lain, dia tak jadi tebal dah, dia sama. Di atas garisan kita tulis. Di awal, di tengah dan di akhir. Bila di akhir, okey, bentuk tebal dia tu jadi semula. Ataupun dia macam jadi huruf tunggal semula. Kena ke bawah semula, bawah pada garisan. Nun di awal, nun di tengah dan nun di akhir. Seterusnya huruf ya. Huruf ya ni mak ketara sedikit perbezaannya ataupun perubahannya. Bila dia huruf tunggal, bila berseorangan bentuk dia macam ini. Bila di awal, kita potong kepala dia, potong ekor dia. Jadi macam ni. Titik dua di bawah. Selalu kena ingatkan anak-anak, dua di atas ta, dua di bawah ya. Okey, bila dia di tengah pun macam ni, dah tak nampak rupa asal dia macam ni kan. Kita potong kepala dia, ekor dia, jadi macam ni. Kalau dia di akhir, huruf dia kekal seperti lebih kurang huruf tunggal tadi. Okey, masih ke dalam badan dia, bawah pada garisan. Di awal, di tengah dan di akhir. Huruf fa dengan pa pun sama. Fa, dalam bahasa Melayu kita guna huruf F. Kalau pa, huruf P. Pa di awal, pa di tengah. Okey, pa di akhir. Kalau di akhir, semua huruf tu akan panjang semula badan dia. Okey, ni sini contoh. Fa di awal, fa di tengah, fa di akhir. Sama lah juga, pa macam ni juga. Huruf qaf pun sama. Kalau dia huruf tunggal, badan dia ke dalam. Maksudnya lengkung dia dalam lagi pada huruf ba, ta ataupun sa. Bila dia bersambung saja huruf lain, lengkung dia tu jadi tak lengkung, dah naik ke atas garisan. Qaf di awal, qaf di tengah, qaf di akhir. Begitulah seterusnya huruf-huruf yang lain. Boleh tengok contoh di sini. Huruf jim, ca, ha, kha. Semua bentuknya sama, berbeza hanya pada titik. Okey, bila dia di awal, semua ni kita potong lengkung dia ni. Di tengah macam ni dan di akhir. Di akhir ni boleh ada dua keadaan. Sama ada kepala dia bentuk asal ataupun boleh juga bentuk seperti ini. Okey. Ain, rin, nga ni selalu kita kena perhatikan ni. Di awal, maksudnya di awal ni tidak ada orang.
yang bersambung dengan dia. Kalau dia di tengah ada huruf lain di awal, ada huruf lain di akhir, tutup. Saya selalu katakan anak-anak, tutup terus mulut dia ni. Okey, dan di akhir, tutup mulut, ekor dia masih ada ke bawah. Okay, huruf sin, shin pun sama. Sin, shin, ada 3 gigi. Gigi akhir ni yang besar, bila sambung huruf lain, dia naik ke atas. Okey, di tengah pun semua naik ke atas, tak boleh lengkung ke bawah. Cuma bila dia di akhir, lengkung dia kembali turun ke bawah yang terakhir tu. Sod, dot pun sama, tozo pun sama. Boleh tengok pada contoh ini. Okey, seterusnya kita tengok halaman 64. Huruf kaf dengan ga. Kaf dengan ga berbeza hanya pada titik, bentuknya sama. Kaf di awal, kaf di tengah, kaf di akhir. Lam, selalu anak-anak sebut macam mata pancing, pancing ikan. Lam, huruf tunggal, ekor dia mesti di bawah. Okey, bila dia sambung huruf lain, mesti berada di atas garisan. Lam di awal, dalam di tengah, lam di akhir. Ini selalu kadang-kadang pelajar dia masih buat sama. Lengkuk akhir dia masih dia letak di atas garisan. Bila dia di akhir perkataan, mesti turun ke bawah semula. Okey, mim. Mim huruf tunggal, mim di awal. Potong kaki dia. Mim di tengah, mim di akhir, masih ada kaki dia balik. Ha, ini huruf ha. Okey, bila dia huruf tunggal, kita buat bulat macam ni. Macam huruf nombor kosong. Ataupun huruf O. Tetapi bila dia di awal, dah bentuk berubah. Okey, ha di tengah, ha di akhir. Ini huruf nya. Okey, sama lebih kurang huruf nun. Cuma dia ada 3 titik. Okey, badan dia lengkung ke bawah. Bila bersambung saja, terus tulis di atas garisan. Tak ada lengkung dah. Nya. Bila huruf tunggal, titik dia di atas. Bila bersambung huruf lain, titiknya akan turun ke bawah. Huruf tunggal saja di atas. Tunggal ataupun di akhir perkataan. Dalam dua keadaan ini, huruf tunggal, nya ataupun di akhir perkataan, titik dia di atas. Kalau huruf tu di awal perkataan, maksudnya bersambung huruf lain atau dia di tengah, titik dia turun ke bawah. Okay, sekarang kita tengok ini, dia warnakan dengan warna kuning. Ini kita panggil huruf tidak boleh bersambung selepasnya. Ataupun saya panggil sebagai huruf tolak. Alif, dal, zal, ro, zai, waw, va. Kalau boleh ingat, huruf-huruf ni kena hafal. Huruf yang tak bersambung ni, tak banyak dia kita hafal. Alif, dal, zal, ro, zai, waw, va. Okey. Di awal. Macam ni. Semua. Dia memang selepasnya tak boleh bersambung. Tapi sebelumnya jika ada huruf yang boleh bersambung, contohnya huruf yang biru tadi, ada sebelum huruf ni, dia boleh sambung dengan huruf-huruf yang warna kuning ni. Dia cuma tak boleh bersambung selepasnya. Kalau sebelumnya terdiri pada huruf-huruf dalam kotak warna biru ni, boleh sambung dengan dia. Contohnya ba nak sambung dengan dal, nak sambung sin nak sambung dengan ra, boleh sambung sebelumnya. Sebab sin huruf yang boleh bersambung. Cuma huruf-huruf yang ini dia dengan orang lain tak boleh duduk lekat, dia cuma duduk rapat. Waw dan va. Okey, seterusnya huruf hamzah. Hamzah ni diwarnakan warna hijau. Okey, huruf ni hamzah ni depan pun tak boleh sambung, di akhir pun tidak boleh bersambung. Contohnya sini, kuih. Okey, itu saja. Ustazah harap kamu dapat mengenali bentuk-bentuk huruf. Kedudukan dia dah berubah bila berada di awal, di tengah dan di akhir. Okey, untuk aktiviti kita pada hari ini, boleh rujuk buku aktiviti muka surat 66. Okey. Cantumkan suku kata menjadi perkataan. Okey, yang pertama. Dalam kotak awal ni adalah suku kata pertama. Dalam kotak yang sebelah dia ni adalah suku kata yang kedua. Cantumkan suku kata pertama dengan suku kata kedua, dia akan menjadi perkataan. Bara. Okey, bara. Tulis. Pindahkan suku kata pertama ke sini dan suku kata kedua sebelah dia. Alif. Alif adalah huruf yang tak boleh bersambung. Jadi, alif ni tak perlu bersambung dengan ra. Cuma duduk sini. Bara. Bawa. Okey, tulis sini. Bawa. Okey, boleh rujuk contoh di sini. Contoh yang kedua, huruf waw. Ga, waw, gu. Okey, waw. Kita tengok waw huruf apa? Oh, waw huruf tolak. Huruf tak boleh bersambung. Jadi, tak perlu nak sambung dengan lam di sini. Cuma rapatkan suku kata jadi perkataan. Gula. Guna. Tulis di sini. Tari, tadi. Sama juga alif. Alif tak boleh bersambung.
dengan huruf selepas dia. Jadi kita tak perlu sambung, jadikan dia perkataan. Yang keempat, pilih. Di sini kena tengok betul-betul huruf ya. Ya masuk dalam kotak biru tadi ialah huruf yang boleh bersambung selepasnya. Jadi kita kena sambung suku kata perkataan akhir ni dan suku kata pertama ni dengan huruf pa di sini. Pi. Bila jadi perkataan dia tak boleh duduk rapat je. Pi sebelah pi dua letak di sini dalam keadaan tak bersambung sebab ya ni huruf yang boleh bersambung. Jadi sambungkan ya dengan huruf pa ni. Jadilah pipi. Pilih. Sama juga huruf soalan nombor 4, soalan nombor 5 dan soalan nombor 6 adalah huruf yang boleh sambung selepasnya. Jadi kena sambung ya dengan lam. Kena sambung ya dengan waw. Nila, nira. Sin alif sa, tawatu. Satu, sin alif sa, kaf waw ku, saku. Dal waw du, kaf waw ku, duku. Dal waw do ni, dal waw do, bayabi. Ini du. Ku. Yang ni boleh bunyi juga boleh bunyi do. Do, bi. Okey, waw ni boleh bunyi o ataupun boleh bunyi u. Duku, do, bi. Waw, o. Waw huruf yang tidak boleh bersambung. Jadi tak perlu nak sambung waw dengan kaf. Cuma pindahkan suku kata pertama dan suku kata kedua. Tulis tu biar rapat suku kata tu, jangan jarak. Sebab dia satu perkataan. Okey, akhir sekali tiru. Taya bunyi ti, taya bunyi te. Teko. Okey, ya, oh ya, huruf yang boleh bersambung selepasnya. Kena sambungkan ya dengan huruf ro. Ya, sambungkan dengan huruf kaf. Okey, tiru, tulis kat sini tiru. Teko. Okey, itu saja tugasan kita untuk pada minggu ini. Iaitulah mencantumkan suku kata menjadi perkataan. Saya harap hari ini anak-anak boleh mahir dan menguasai maksud huruf-huruf yang boleh bersambung dan huruf yang tidak boleh bersambung. Okey, tamma bihamdillah. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih juga kepada yang tak terhingga kepada ibu ayah dan penjaga di atas bimbingan bersama terhadap pelajaran anak-anak di rumah. Okey, semoga semua kita cintakan Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.